Okay, boleh nampak? Boleh cikgu. Okay, jap. Boleh. Okay, jom kita mula. Okay, so hari ni kita akan belajar tajuk putaran. Okay, so apa yang sepatutnya benda dia berputar, tak putar pula. Okay, tak apalah. Okay, so apa maksud putaran tu? Putaran tu ada di sekeliling kita. Okay. Sekarang berada kat rumah kan. So setiap rumah cikgu percaya ada kipas. So tengok kipas tu. Okay, so dia berpusing atau berputar lah. So kita dah belajar sudut putaran penuh ialah 360 darjah. So putaran tu sebenarnya dia berpusing banyak kali. So maksudnya ada dah beberapa kali putaran lengkap lah. Okay. Dia bukan sekali putaran sahaja. Dia beberapa kali. Okay, next. Okay, ini adalah kita punya objektif pembelajaran dan juga kriteria yang kita nak capai. Okay, next. Okay. Okay, 11.4. Dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling? Okay, seperti jarum jam, kipas siling dan pergerakan tayar. Okay, so jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. So cikgu rasa semua perasan. Okay, jam tu cukup je 12 jam, dia dah jadi waktu yang lain dah. Okay, so namun begitu putaran tayar bergantung pada arah pergerakan, sama ada ke depan atau ke belakang. Kalau jam berpusing macam tu kan, dari kiri ke kanan. Sentiasa kiri ke kanan. Okay, dan satu lagi jam yang ada di Mekah. Okay, yang ada di Mekah tu ada yang berpusing terbalik. Okay, dia lawan putaran arah jam. Pusingan jam dia macam ni, dia terbalik. Okay, so sama juga dengan tayar. Okay, kalau perasan tayar kereta ayah awak tu, okay, so dia berpusing. Kalau ke depan dia akan ikut arah jam. So kalau kereta tu undur ke belakang, okay, putaran dia lawan arah jam. So cikgu nak awak ingat perkataan kat sini. Okay, arah dia ikut arah jam. Satu lagi, lawan arah jam. So ini yang ada dalam tajuk putaran. Okay, ini adalah arah. So arah ada dua untuk putaran. Okay, ikut arah jam dan lawan arah jam. Okay, so tengok jam kat sini. Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, so kalau jam ni, tengok pada jarum saat ni ya. Okay, jarum saat ni bila berpusing daripada nombor 12, okay, dia berpusing sampai ke nombor sepatutnya tu nombor berapa? Nombor 3 tu kan? Di mana berapa saat tu? Dia dah bergerak berapa saat? 15 saat, betul ke? Betul lah, 15 saat. Okay, 15 saat. Okay, so kalau dia pusing lagi sampai nombor 6, itu dah 30 saat. Okay, so kalau ikutkan, okay, daripada tempat asal tadi, daripada nombor 12 ke nombor 3 tu. Okay, so kalau ikut sudut dia berapa? Kita boleh nampak sudut, tak boleh tulis kat sini. Sekejap So tadi dia bermula daripada 12 tadi kan? 12. Kemudian dia berhenti pada 3. So itu adalah, letak lotion. Itu adalah bawah tu. Amina. Okay. So
ini adalah putaran ikut arah jam. Okey, 90 darjah. Okey. So, kalau jam tu, okey, dia daripada asal tadi jarum saat dia pukul 12. Okey, kemudian berpusing sehingga nombor 6 kan. Maksudnya dia straight line kat situ. Dia tunjuk nombor 6. So, itu adalah putaran sudut 180 darjah. Okey, ikut arah jam. Okey, yang specialnya dekat sini, kalau 180 darjah, kita tak boleh nak expect yang dia ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Sebab tu bila putaran 180 darjah, perwakilan dia kita tak tulis arah dia. Okey? Arah dia berapa, ikut putaran jam ataupun lawan arah jam. Itu adalah bahagian perwakilan. Okey, so dekat sini kita hanya fokus kepada putaran 90 darjah dan putaran 180 darjah. Okey, fokus kepada dua ini sahaja. Okey, so next kita tengok apa lagi ayat yang kita baca tadi. Okey, semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putarannya. Pusat putaran jam kat mana? Kat tengah-tengah ni lah. Okey? Dekat skru yang pegang jarum jam, jarum saat. So itu adalah pusat putaran bagi jam. Okey, so kita tengok. Okey, ini adalah sifat imej bagi putaran. Okey, so ada 3 yang perlu kita tahu. Yang pertama, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Okey, bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Okey, so ini sifat dia lebih kurang sama dengan apa yang kita dah belajar dua tu. Translasi atau putaran. Translasi atau putaran. Translasi atau pantulan. Dia sama macam translasi kan? Bentuk sama, saiz sama, orientasi pun sama. Kalau pantulan, orientasi dia macam mana? Ingat lagi tak? Seminggu cuti ni, orientasi bagi pantulan, tengok cermin tu. Angkat tangan kanan dalam cermin, angkat tangan kiri. So itu adalah songsang ataupun orientasi terbalik. Okey. So B, sifat yang kedua, imejnya adalah pusat putaran ialah satu titik pegun. Pegun maksudnya titik tu tak bergerak-gerak. Tengok jam tu. Jam tu, skru dia dekat situ je. Okay, dekat tengah-tengah tu je. So, jarum jam boleh bergerak dengan bebas. Okay, so itu adalah pusat putaran. Dia pegun. Okay, pusat putaran ialah satu titik pegun. Pegun ni tidak bergerak ke mana-mana lah. Okay, dia stay je kat situ. Okay, C, jarak semua titik imej. Okay, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okay, apa yang kata jarak ni? Okay, kita tengok contoh. Okay, tak ada contoh kat sini. Nanti kita terus kepada soalan. Okay, tengok kat sini. Okay, cikgu besarkan yang sini dulu. Okay, nak cerita tentang jarak jarak objek ke imej. Okay, titik putaran dekat tengah-tengah ni. Okay, tengok yang ni A dan A prime. A prime yang ada tanda koma atas itu adalah image. So, A ini adalah objek. So, yang ini A prime ni adalah image.
Okey. So, apa yang dikatakan jarak yang sama tu? Ini jarak objek ni dengan pusat putaran adalah sama dengan jarak imej ke pusat putaran. Itu yang dikatakan sama. Putaran dia adalah 180 darjah. Macam mana kita tahu? Ni, tengok ni, straight line ni. Okay, kita dapat garis lurus. Okay, so itu yang dinamakan sifat yang ketiga tadi. Okay, jarak objek ke pusat putaran adalah sama dengan jarak imej ke pusat putaran. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Okay, kita terus kepada perwakilan. Okay, jangan risau, kita akan terus cuba jawab soalan. Okay, so ini adalah standard pembelajaran kedua. Okay, so memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okay, kalau ingat lagi, memerihalkan tu kita membuat satu penjelasan ataupun dalam bentuk ayat lah. Okay, putaran tu kita berikan penjelasan dalam bentuk ayat. Okay, so putaran dalam pelbagai perwakilan. Apabila kita memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat tu pusat putaran. Okay, sudut. Okay, sudut tu ingat lagi, kita belajar hanya fokus kepada 90 darjah dan 180 darjah. Okay, dan arah putaran. Okay, so cikgu dah cakap tadi, arah putaran tu ada dua, iaitu ikut arah jam. Kalau confuse, ikut arah jam tu macam mana? Tengok jam dekat tangan ataupun tengok jam dekat dinding rumah. So dia ikut arah jam. Okay, daripada pukul 12 dia berpusing macam tu. So itu dinamakan ikut arah jam. Yang kedua, arahnya adalah lawan arah jam. Terbalik lah. Daripada pukul 12 tadi, okay, dia terbalik. Dia bergerak lawan arah jam. Okay. Okay, so next. Okay, kita tengok dulu contoh 18. Okay, contoh 18, perihalkan putaran. Okay, ingat perihalkan ni ialah kita membuat justifikasi ataupun kita nyatakan, okay, dalam bentuk ayat. Okay, nyatakan putaran tadi dalam bentuk ayat. Okay, so apa yang perlu ada untuk perihalan? Okay, dia cakap apa tadi? Yang pertama, perlu ada arah. Betul, arah putaran. Yang kedua, perlu ada sudut putaran. Yang ketiga, perlu ada apa? Pusat putaran. Okay, kena sebut perlu sebut pusat putaran. Okay, so macam mana nak susun ayat ni? Okay, tengok penyelesaian dia. Okay, dia tulis putaran. Okay, so tempat yang cikgu bulatkan tu kita akan kosongkan. Okay, putaran, koma. Okay, dekat sini ikut arah jam atau lawan arah jam. Terpulang kepada soalan. Okay, kemudian pada titik T. Okay, so cikgu ni balik. Okay, putaran. Okay, ni awak penuhkan, koma. Okay, kemudian cikgu kosongkan lagi. So, ini adalah arah. Okay, ini yang pertama ni sudut. Yang kedua tu arah. So, tengok arah dia ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Kemudian, pada titik. Okay, pada titik cikgu kosongkan hujung. So, awak letakkan titik putaran dia, pusat putaran dia. Okay, so tengok soalan A. Okay, so A, B, C, D adalah objek. Okay, objek.
Maksudnya A prime, B prime, C prime, D prime ini adalah image. Okey, so pusat putaran di mana? T tu. Okey, titik merah yang ditandakan T. Itu adalah pusat putaran. Okey, pusat putaran. So, tengok. Dia mesti berputar dari objek ke image. Okey, putaran mesti daripada objek ke image. So, tengok objek kat sini, image kat bawah. So, dia berputar ikut arah jam. Okey, so nak tahu berapa sudut dia. Okey, kita pilih D tu. Okey, titik D pada objek dan titik D pada image. Kemudian kita sambungkan garisan titik D pada objek ke pusat putaran. Okey, kemudian sambungkan titik D image ke pusat putaran juga. Okey, so dekat situ kita kena pasti yang sudutnya adalah 90 darjah. Okey, so kita dah dapat kat sini sudut dia 90 darjah. Arah dia ikut arah jam. Pusat putaran dia adalah T. Okey, so kita perihalkan dia. Putaran 90 darjah, okay, ikut arah jam pada titik T. Okay. So, tengok B. Okay. Cari dulu pusat putaran yang mana? Pusat putaran adalah S. Okay. Pusat putaran adalah titik S. Okay, katakan dia tak tulis titik S tu. Okay, tak apa. Kita boleh letakkan koordinat sebab dia bagi dalam satah ke atas. So, letak koordinat dia 2, 1. Okay, titik S tu pada koordinat 2, 1. Ini kalau situasi dia tak bagi titik S. So, awak kena tulis koordinat. Okay, so objek yang mana? Objek yang mana? Yang sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang atas ke yang bawah ni? Objek. Yang atas objek. Tengok yang ada tanda prime tu. Yang ada tanda prime tu apa? Image kan? Okay, maksudnya ini adalah image. So, objek dekat mana? Inilah objek. Okay, so pertama sekali tentukan objek. Okay, tentukan objek. Baru kita boleh tentukan ketiga-tiga yang cikgu sebutkan ni. Okay, so objek, tengok objek dia kat situ. So, titik pusat putaran dia dah bagi, titik S. Okay, so dia bergerak dari objek ke image. Maksudnya pergerakan tu, arah tu lawan arah jam. Okay, lawan arah jam. Dan kalau kita tengok, kita dapat sudut 90 darjah juga. Okay, so kita masukkan dalam perwakilan atau perihalan kita. Putaran 90 darjah pada ikut arah jam atau lawan arah jam? Lawan kan? Lawan arah jam pada titik S. Okey, pada titik S. Katakan S tu dia tak bagi. Okey, tak apa. Pada titik, tulis je koordinat 2, 1 pun betul. Okey. Terus tulis koordinat titik putaran. Okey, titik pusat putaran. Okey, setakat ni jelas ke? Okey. Okey, next. Ni yang simple. Okey, so kita cuba buat perihalan. Okey, ada 4
soalan cikgu rasa. Okay, so ini jom cuba 11.4. Okay, awak boleh conteng dekat kertas ya. Jangan conteng dekat buku teks. Kalau nak conteng juga, conteng yang ringan-ringan tu, kemudian padam balik. Okay, sebab nanti tahun depan adik-adik awak pula nak guna. Okay, so perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Jika A ialah objek dan B ialah image. So kena baca betul-betul soalan. Okay, so P adalah pusat putaran, A objek, B image. Okay, so langkah pertama guna pembaris. Okay, buat garisan putus-putus antara titik B ke pusat putaran. Kemudian titik A ke pusat putaran. Okay, so sekarang kita dah ada garisan putus-putus. Okay, so kita tengok A objek dan B image. Okay, so arah A ke B sebab A objek kan. So kita tentukan arah pergerakan dia. Itu adalah ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Dan sudut dia berapa? 90 ke 180? 180. Ya ke 180? Tu. Tengok ni. Dia jangan awak buat, jangan sambung titik A ke B tau. Ni. Sekejap. Jangan sambung titik A ke B. Jangan buat macam ni. Macam ni. Salah. Tak boleh. Yang awak perlu buat garisan mesti daripada, okey, objek tadi mana? Cikgu buat sekali lagi. Kita buat sama-sama slow-slow. Okey, daripada objek A objek, so daripada A ke titik pusat putaran. Titik P tu pusat putaran kan? Daripada objek ke pusat putaran. Okey. Satu lagi, buat garisan daripada image ke pusat putaran. Image ke pusat putaran. Dia tak boleh objek ke image atau image ke objek. Dia mesti garisan tu kena pada pusat putaran. Dah dapat yang ni? Tak apa, buat kat buku teks tu dulu, nanti padam balik. Dah ke yang ni? Dah cikgu. Good. Okay, so ini langkah pertama Mesti objek ke pusat putaran, garisan tu. Garisan yang kedua, dari image ke pusat putaran. Okay, so kita tengok dekat sini arah dia. Objek adalah A. So dia bergerak macam tu kan? Putaran kan? Dia bergerak macam tu. So itu adalah ikut arah jam. Kalau confuse tengok jam awak tu. Dia ke mana? Ikut arah jam. Kiri ke kanan. Okay, ikut arah jam. Satu lagi sudut dia. Sudut dia adalah, tengok kat sini, antara 90 dan 180 saja. So berdasarkan garisan hijau, okay, yang cikgu buat tu, okay, kita dapati ianya adalah sudut 90 darjah. Okay, 90 darjah. So kita boleh tulis perihalan dia. Putaran berapa darjah tadi? 90 darjah. Okay, arah dia ikut arah jam pada titik pusat putaran dia apa? P. Dia dah bagi P. Okay, pada titik P. Titik P tu adalah pusat putaran. Kalau koordinat dia negatif, apa tu? Kosong, negatif 1. Sorry, negatif 1, kosong. Okay, negatif 1, kosong titik P tu. Okay, so kalau nak tambah pun boleh. Pada titik P, negatif 1,
kosong. Okey. Setakat ni okey ke? Okey. Okay, next B. Okay. So, okay, A object, B image. Okay, kita buat langkah yang sama daripada objek A ke mana? Garisan dia ke pusat putaran. Okay, A ke pusat putaran, buat garisan guna pembaris dan pensel. Kemudian B pula, okay, buat garisan B image ke pusat putaran. Nampak tak sudut berapa tu? 90 ke 180 tu? 90. Antara dua tu je. Jangan pergi sudut lain senang je putaran ni. Kita melibatkan dua sudut tu je. Okay, so kita nampak sudut 90 kat sini. Okay. Okay, kita tengok objek A, B image. So, bergerak daripada objek ke image. So, arah dia apa tu? Apa arah dia tu? Lawan arah jam. Pandai. Lawan arah jam. Okay, so kita dah ada titik pusat putaran, kita dah ada arah dia, kita dah ada sudut dia. Okay, so boleh tulislah putaran, sudut dia 90 darjah. Okay, lawan arah jam pada ini pusat putaran pada titik P. Okay, pada titik P. Nak tulis pusat putaran dia pun boleh koordinat dia, iaitu 3, 4. Okay, dah siap. Okay. Setakat ni okey ke? Boleh respon dekat group ke? Kalau tak nak buka mic. Okay. Respon awak penting Cikgu nak tahu cikgu apa? Ramai faham ke? Ramai yang blur lagi ke? Okay, good. Okay, Alhamdulillah. Okay, manusia pun okay, Suraya pun okay, 2D ramai okay. Okay, good. Okay. Okay, next. Kita terus kepada soalan C dan D. Okay, langkah yang sama. Okay. Kita bina garisan. P adalah titik pusat putaran. So, A kepada B, objek kepada pusat putaran. Kemudian, image kepada pusat putaran. Dia dua garisan tu, dia akan bentuk sudut tau. Dia akan bentuk sudut. Kalau tengok, sama tak dia punya jarak kat sini? Jarak ni. Yang ni Sama. dengan yang ni. Sama kan? Maksudnya mesti sama. Okay, mesti sama jarak tu. Okay, so next kita tengok. Ni sudut 90 darjah. Okay, A ke B. A objek, B image. So, pergerakan dia, arah dia macam tu. Arah dia adalah lawan arah jam. Okay, so kita dah ada sudut, dah ada arah, dah ada titik pusat putaran. So, boleh tulislah perihalan dia. Putaran sudut 90 darjah lawan arah jam pada titik P. Koordinat titik P tu 2, 1. Okey, so yang ni apa jawapan dia ni? A ke P, B ke P. Semua 90 darjah ni Okey. So ni apa jawapan dia?
Boleh tulis dekat grup tak? A ke B. Ni arah dia. A ke B. Tuliskan jawapan yang terakhir ni dekat grup. Okey, Fazana putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Okey, bagus, hebat. Okey, lain teruskan tulis jawapan. Okey, Syafiqah pun betul. Okey, betul Suraya. Ni siapa ni? Cikgu kalau tak tulis nama dekat Telegram ni, cikgu tak boleh detect lah nama. So kalau awak punya sendiri ni boleh tukar kepada nama sendiri tak? So nanti senang cikgu nak panggil. Tavina. Okay, good Tavina. Okay, Divashri pun betul. Okay dah. Okay, bagus. Priya pun dapat betul. Okay, good. Dah faham lah ni. Okay, so kita teruskan. Okay, ini pun sama juga. Perihalkan putaran memetakan objek kepada image-nya. Okay, sekarang dia tak bagi tahu kita. Okay, dia tak bagi tahu kita mana objek, mana image, mana pusat putaran. Tapi kita perlu kenal pasti sendiri. So kena kenal ya. Okay, so yang pertama kita kenal pasti mana titik pusat putaran. Okay, so P adalah pusat putaran. Okay, so kita dah ada pusat putaran. Sekarang perlu kenal pasti objek dan image. So Q yang ada koma, Q prime itu adalah image. Okay, so Q yang atas tu itu adalah objek lah. Okay, objek. So kenal pasti mana objek, mana image, dan kenal pasti pusat putaran. Okay, so langkah yang pertama kita tengok. Okay, so dekat Q objek tu ada berapa bucu? Bucu tu titik lah. Okay, so ada 4 bucu kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. So cikgu guna bucu yang cikgu tandakan ni. Okay, cikgu tandakan A. Okay, cikgu tandakan A bucu tu. Okay, kenapa cikgu guna bucu tu? Sebab cikgu nak lukis garisan. Sekejap. Cikgu nak lukis garisan dari bucu A ke pusat putaran. Kita buat cara sama macam kita buat yang soalan 1 A, B, C, D tadi. Okay, okay dah. Kemudian kenal pasti dekat image yang mana titik A. Okay, so titik A tu dekat image tu dekat sini sekejap. Okay, kat sini titik A image. So ini adalah A image. Okay, so cikgu lukis satu garisan daripada A image ke pusat putaran. Okay, nampak tak tu? Bila cikgu dah siap lukis, cikgu dapati jarak garisan tu. Okay, jarak garisan A, titik A ke pusat putaran, dan jarak pusat putaran ke A image sama. Sama. Okay, so kita dah betul lah ni. Cara kita ni dah betul. Okay, so kita dapati ianya adalah sudut 90 darjah. Okay, sudut 90 darjah. Okay, pergerakan mesti objek ke image. Okay, objek ke image. Dia macam tu. Okay, objek ke image. Sekejap.
Sekejap Okay. So, kalau ikutkan yang tu, itu adalah ikut arah jam. Okay, kita dah ada sudut, kita dah ada arah, kita dah ada pusat putaran. Okay, so dah boleh tulis lah. Putaran 90 darjah. Arah dia ikut arah jam. Okey, pusat putaran dia pada titik P. Itu je. Sebab dia tak ada koordinat. Okey. So pada titik P. Okey, maksudnya titik P tu adalah pusat putaran. Okey. Clear kan? Boleh respon dekat grup. Sebelum cikgu terus kepada B. Kita ada 4 soalan dekat sini untuk nombor 2. Okay, clear. Okay, good. Terima kasih bagi respon. Respon awak penting. Cikgu nak tahu betul faham ke tak ni. Okay, so next. Kita B pula. Tengok B. Cikgu besarkan sikit. Okay, B ni. P adalah pusat putaran. Okay, R dan Q. So, R adalah objek. Dan Q adalah image. Dekat sini. So tengok P. P tu sebenarnya tengok ada satu titik. Okay, di mana objek dan image tu dia duduk pada titik pusat putaran. Maksudnya dia bersentuh macam cermin gitu kan, dia bersentuh. Macam kipas lah. Okay, dia berada pada titik yang sama. Okay, so kita cari titik yang lain. Okay, tengok pada objek dulu. Okay, dia ada 3 titik. So, cikgu tuliskan A, B dan C. C kat sini Okay, maksudnya untuk image C, titik C tu adalah titik yang sama lah dengan objek dia. Okay, dia berada pada pusat putaran. Okay, so A dekat mana? A dekat mana? A dekat straight bawah ni ke ataupun melencong ke sini, ke kiri tu? Tak tak dengar. Saya tak tahu masalah line saya ke ataupun memang Telegram ni bahagian saya tak dengar respon. Okay, tak apa. Okay, so di bawah ni kan, dia straight line kat bawah ni, ke kanan. Oh, Fazana kata ke kanan. Ke kanan. Oh, sini. Betul lah kanan. Okay, kat kanan ni. So, maksudnya straight line lah. Okay, straight line ni ke bawah. Okay, so kalau B yang mana? Kalau ni A image, so B yang mana? B yang hujung ni lah. B image, titik dia. Okay, so kenapa kita perlu kenal pasti setiap titik bagi objek dan image? Okay, so kita nak tengok pergerakan dia tu, pakai putaran tu 90 darjah ataupun 180 darjah. Okay, so kita tengok A lah, fokus pada A. A ke titik sekejap, cikgu guna. Okay, A, kita buat garisan A ke pusat putaran. Okay, A ke pusat putaran. Okay, kemudian daripada A image, cikgu lukis garisan dia ke pusat putaran juga. Nampak tak tu? So kita akan dapati satu garis lurus dekat situ. Kita akan dapat satu garis lurus kat sini. Okay, so ini maksudnya bila dapat garis lurus, itu adalah sudut 180 darjah. Okay, sudut 180 darjah. Okay, so next, macam mana kita nak buat ni? Okay, kita dah ada sudut, kita dah ada. Okay, arah pergerakan perlu ke? Ingat balik yang cikgu sebut tadi. Kalau 180 darjah, kita tak boleh kenal pasti sama ada dia lawan arah jam atau ikut arah jam. So, cara nak tulis dia,
putaran berapa darjah? 180 darjah. Okay, so tak perlu tulis arah, terus kepada pada titik, tulis je titik pusat putaran tu pada titik P. Itu sahaja. Putaran 180 darjah pada titik P. Okay, sebab kita kalau nak cakap ikut arah jam pun betul, lawan arah jam pun betul. So kita boleh abaikan arah dia. Okay, so untuk 180 darjah, okay, dia lebih simple. Hanya tulis sudut putaran dia berapa pada titik putaran berapa. Okay. Okay, next kita tengok. Okay, C. Okay, C sama dengan B tadi. Okay, di mana dia berada pada, dia melekat pada pusat putaran yang sama tu. Okay, satu titik dia tu, okay, pada objek dan image tu berkongsi atau melekat pada pusat putaran T. Okay, tu pusat putaran T tu. Okay, so kita tengok objek dulu. Okay, ada berapa titik tu? Ada 4 So A, B, C. So yang melekat tu adalah D. So untuk image pula, so itu adalah D image. Okay, so mana B? B confirm lah yang ni kan. So B image kat sini. Okay, so yang mana A? Ingat ni putaran. A atas ke bawah? A yang atas ke yang bawah? Titik A. A image. Sorry. A image. Dia pusing ya? Pusing. Atas ke bawah? Boleh komen dalam grup. A ni. Okay, A image dia atas ke bawah? Soalnya kata A atas, C bawah. Yang image, cikgu tanya yang image. Tak apa, cuba. Ni dia pusing. Dia berpusing. Macam mana cikgu nak tunjuk ni? Keluar ni lah. Okay, so okay, katakan dia berpusing So kalau ni jangka lukis cikgu macam ni. Okay, tengok bentuk dia tu. So bila cikgu pusing 90 darjah, dia jadi bentuk macam ni. 90 darjah. Ni kalau 180. Sorry, 180. Kedudukan asal. Ni kalau cikgu pusing pada titik yang bulat tu, yang cikgu warna biru tu. Sebab tu dia kata orientasi dia tak berubah. Tapi dia pusing. Bayangkan M objek tu, kita pusing. Macam-macam jawapan ni ada. Okay, so kita tengok jawapan mana yang betul. Okay, so bila pusing, dia pusing. Okay, contoh ni pusing macam tu kan, contoh lah. Sebab dia ni 180 kan. So dia akan jadi ni dekat bawah. A dekat bawah. A image. Okay, so atas ni adalah C image. Okay, apa-apa benda tau pusing, cuba tengok balik. Okay, ni kena ada kuasa bayangan ni. Tajuk ni special sikit. Okay,
So kena bayangkan. So A image di bawah. A image di bawah. Okay, kita buang ini. Okay. So banyak sangat ni. Sekejap. Okay. So ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D image. Okay, so cikgu akan guna C image. Okay, C image. Sekejap. Okay, tengok C image. Daripada C image, cikgu buat garisan ke pusat putaran. C image ke pusat putaran. Okay, dah. Okay, kemudian cari C objek, buat garisan ke pusat putaran. Okay, dah. Okay, so kita nampak ada garis lurus dekat situ. Maksudnya putaran kita adalah 180 darjah. So kita tak tahulah dia pusing tu ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay, so kita hanya tuliskan saja putaran 180 darjah pada pusat putaran dia pada titik T. Itu sahaja. Boleh? Tak apa. Nanti hari Rabu nanti cikgu bagi soalan lebih supaya boleh faham lah. Okay. Putaran ni dia kena banyak latihan. Setakat ni C okey tak? Okey. Okey. So ramai okey Okay, cikgu harap semua okey lah. Okay. Okay, good. Okay, terima kasih respon. Okay, next. Okay, soalan D. Okay, soalan D ni dia tricky sikit. Okay, so kita tengok objek. Okay, so dia tak bagi kita pusat putaran ni. Okay, so tandakan dulu setiap titik pada objek tu dengan huruf A, B, C, D. So ada berapa titik kat situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Okay. Okay, so ada 5 titik. Cikgu tandakan ni A, ni B, C, D dan E. Okay, E. Okay, so cikgu cari dekat image titik AB sahaja. A mana? Okay, kalau nak cari B, yang ni C kan? Yang ni C image, maksudnya dekat sini mesti B image. So A image dekat sini. Okay, so kita hanya gunakan A image untuk cari pusat putaran dia. Okay, macam mana nak cari ni? Awak ada jangka lukis tak? Okay, kalau dekat sini dia bagi tahu kita, saya rasa pusat O ni. Okay, O ni adalah pusat putaran. Tapi cikgu ajar macam mana nak tentukan O tu pusat putaran. Okay, so ni soalan sama lagi So cikgu nak tentukan pusat putaran tu pada O. Okay, sebab dia tak bagi tahu kita kan. So kita nak pastikan lah. So langkah pertama, okay, tak ada jangka lukis tak apa. Nanti lepas ni cikgu bagi record ni boleh tengok semula lah. Okay, so ini sekejap, BA, sini B, sini A. So yang ni B prime, ini A prime. Okay, so first kali kita lukiskan garisan antara
sekarang kita nak cari pusat pusat putaran antara A objek ke A image. Okay, A objek ke A image. Okay, yang kedua B objek ke B image. Buat garisan putus-putus macam tu. Okay, so kita akan bina garis serenjang. Okay, garis serenjang. Kalau ingat balik lah, belajar tingkatan 1. Tak ingat balik, tak apa. Okay, garis serenjang tu kita buka. Okay, sekarang fokus kepada garisan AB. Okay, garisan AB tu, okay, lebihkan daripada separuh bukaan. Okay, lebihkan separuh. Kemudian buat garisan atas bawah. Okay, atas dan jangan gerakkan dia. Ingat ukuran mesti sama. Okay, atas dan bawah. Okay, dah. Okay, sekarang cikgu guna ukuran yang sama. Cikgu letak pada A image pula, titik A image. Okay, jarum tu letak pada A image. Kemudian cikgu buat satu lagi garisan yang bersilang. Nampak tu, garisan bersilang. Okay, garisan bersilang. Kalau tak ada alatan ni tak apa, nanti lepas ni boleh buat. Okay, so sekarang cikgu dah dapat 2 garis bersilang. Okay, so 2 titik persilangan. Okay, cikgu guna garisan warna apa ni? Warna merah Okay, sekejap. Silap. Okay, cikgu guna warna merah. Okay, cikgu buat garisan straight line. Okay. Okay, dah. Okay, next. Kita buat langkah yang sama. Okay, kita buat langkah yang sama untuk garisan B dan B image. Tadi kita buat pada garisan A dan A image. Sekarang kita buat pada B dan B image. Allah. Okay, laraskan dulu. Okay, ni B dengan B image kan, titik dia. So mesti lebih daripada separuh jarak tu, tak boleh kurang. Okay, so sekarang kita buat garisan atas dan bawah. Cikgu buat warna hijau pula. Okay, warna merah. Ini okay, warna hijau tu atas. Kemudian cikgu pusingkan dia ke bawah. Ingat garisan AB, garisan B pula. Okay, nampak warna hijau tu. Okay, next kita angkat ukuran yang sama. Kita letak pada B image pula jarum. Okay, kita buat satu lagi garisan yang bersilang pada garisan hijau. Okay, pusing satu lagi atas tu. Okay, dah. Okay, so cikgu dah dapat 2 titik bersilang ni. Okay, seterusnya cikgu guna pembaris. Okay, pembaris dan pensel. Buat garisan. Okay, sambungkan pada titik tadi. Sambung panjang pun tak apa. Kita nak cari titik persilangan Okay, so fokus kepada tu, yang warna merah tu, tempat bersilang tu. Tempat bersilang tu dekat mana? Yang warna merah tu, tempat bersilang tu. Pada O kan? 0, 0. Okay, dia bersilang pada 0, 0 koordinat dia. Okay, koordinat O lah, origin. Okay, boleh tak step ni? Step ni untuk cari pusat putaran. Okay, buat 2 garisan. Okay, antara titik objek dan image. Kemudian bina pembahagi 2 sama sudut. Cari titik persilangan untuk 2 garisan tu. So awak akan dapat
pusat putaran. Okey, so kita kembali kepada soalan tadi. Okey. Okey, ini soalan tadi. So, kita dah dapat pusat putaran dia. Lukiskan garisan daripada pusat putaran ke image dan objek lah. Okey, satu lagi ke objek ke pusat putaran. Okey, so kita dapati sudutnya 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah. Arah putaran, kalau 90 darjah mesti ada arah putaran. So tengok objek ke image. Ikut arah jam. Okey, so kita dah ada semuanya maklumat. So kita boleh tulis putaran 90 darjah. Apa arah tadi? Ikut arah jam pada titik O. So O tu boleh tulislah koordinat sebab dia satah ke atas 0, 0. Okey. Okey ke tak okey? So, yang cikgu tunjuk ni clear tak? Yang cikgu tunjuk macam mana nak cari pusat putaran. Okey. Tak apa. Kalau tak ni nanti hari Rabu cikgu ulang balik. Okey, untuk cari pusat putaran tu. Okey, good. Okey, terima kasih bagi respon. Okey, next. Kita akan menentukan image. Okey, manusia pun okey, good. Okey, menentukan image dan objek bagi suatu putaran. Okey, so boleh guna kertas suri. Kertas suri ni yang kertas macam kertas minyak tu kan. So yang tu saya rasa kamu dah biasa. Okey, so yang kedua guna protektor dan jangka lukis. Okey, jangka lukis tu untuk menentukan pusat putaran. Tadi cikgu dah ajar. Okey, macam tu lah kalau nak tentukan pusat putaran. Okey. So sekarang kita terus kepada macam mana nak guna protractor. Sekejap Okey. So kaedah 2. Okey, kaedah pertama tadi menggunakan kertas suri. Okey, boleh rujuk buku teks nanti. Kaedah kedua ni kita guna protractor. Untuk kalau dia bagi objek, kita nak cari image. Okey, dia akan bagi objek dan titik pusat putaran. Okey, so langkah pertama bina garisan MP. Sebab M tu adalah pusat putaran M tu pusat putaran. So langkah yang sama bina garisan ini. Okey, kemudian langkah 2 menggunakan protektor lukis satu garisan MP berukuran 90 darjah lawan arah jam dengan jarak yang sama. Jarak yang sama. So kita ukur tengok. Okey. So pastikan bila awak ukur tu ini 90 darjah garisan 90 darjah. MP yang first tadi kita lukis mesti berada pada garisan 90 darjah. Dia bertindih. Okey, bertindih tepat. Okey, kemudian kita dapati bawah ni ada satu lagi, kita lukis sendirilah. Okey, kita lukis sendiri. Okey, jaraknya mesti sama. Okey, kalau tak dapat, kalau tak ada dia punya grid ni, tak ada masalah. Kalau kat sini kita tahu grid dia 3 unit. 3 unit. 1, 2, 3. Maksudnya dekat sini pun 1, 2, 3 unit juga. Okey, so baru kita dapat P image. Okey, so ni kalau ada grid So next, langkah ketiga, ulang langkah 2 dengan garisan MR dan MQ. Okey, kenapa ulang? Sebab kita ada 3 titik ni. Tadi kita buat untuk titik P image. So ulang langkah yang sama untuk P
Q dan R image. So bila dah dapat ni untuk tiga-tiga image, so dah boleh buatlah. Okay, sambung. Okay, sekejap. Okay, so tip soalan tu, jika soalan menggunakan grid segi empat sama, maka putaran 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah tidak perlu menggunakan protractor. Macam ni lah, tak perlu guna protractor sebenarnya. Okay, sebab kita boleh terus lukis. Macam mana dia kata tak perlu guna protractor? Okay, sekejap cikgu guna yang ni. Okay, so kalau tak guna protractor macam mana? Okay, so kita tengok titik P, Q, R. So P dekat sini, jarak dia 3 unit. Okay, 3 unit. So hanya guna pembaris biasa, buat garisan. So dia 90 darjah. Confirm P image dekat sini. Okay, P image dekat situ. Okay, tengok 3 unit juga 3 unit juga. Okay, so next kita nak pindahkan Q. R. R. Okay, tengok R. R adalah berapa unit daripada titik R ke M. So kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 unit. Maksudnya daripada M ke R image adalah 6 unit juga. 6, terbabas hujung tu. 6 kat sini. So titik Q dekat sini. Okay, Q image. R image. R image. Okay. Sebab R image tu dia ada 6 unit jarak dia. So untuk R image pun 6 unit juga jarak dia. Okay. So kita dah ada P dan R. So Q dekat mana? So Q tu dekat mana? Kalau ikutkan pergerakan dia, Q tu mesti di atas ke di bawah? Atas R ke di bawah R? Sebab R dengan Q ni dia satu line kan? Satu line yang sama. Dia mesti ke sini kan? Dia bergerak ke sana. So maksudnya Q mesti di atas lah. Berapa unit? 2 unit sahaja. Daripada R 2 unit. So maksudnya daripada R ni 2 unit ke atas. So dekat situ Q. Q dekat sini. Q image. Okay, Q image. So guna pembaris. Awak lengkapkan. Dia warna merah. Tak apalah. Okay, lengkapkan bentuk. So awak akan dapati bentuk dia sama lah. Okay. Itu yang dikatakan kalau sudut 90 darjah atau 180 darjah, awak hanya pindahkan sahaja. Nampak tak? Nampak tak bentuk dia tu? Sama kan? Okay, tu sebenarnya banyak yang kita tak perlu guna protractor pun. Boleh lukis sendiri. Yang ni cikgu rasa nanti next. Okay, so kita terus kepada lukis. Okay, kalau yang ni dia tak bagi kita alatan grid kan, dia tak ada grid. So macam mana nak lukis? Ini soalan terakhir yang cikgu bagi hari ni. Okay, guna protractor dan pembaris awak.
So kat cikgu ni, okay, protektor tu letak pada O. O tu adalah pusat putaran. So protektor tu mesti dekat tengah-tengah tu letak pada O. Tengok tu. Okay, O tu pusat putaran. Okay. Pernah guna protektor kan? Okay, so bila guna protektor ni, sudut dia, okay, dia kata soalan 1 tu, lukis image R di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Kalau lawan, dia ke mana? Ke bawah lah kan? So cikgu kena pusingkan. Dia kena pusingkan. Sebab dia bergerak ke lawan arah jam, mesti dia ke sini kan? Lawan arah jam. So set balik dekat O. Tak. Okay. So kalau nak tahu tepat dia punya jarak, okay, tak apa. Ni tak nampak tepat kan? Awak hanya tandakan, okay, guna pensel. Okay, dekat 90 darjah dekat sini, tanda. Okay, cikgu dah tanda sikit tu. Okay, nampak tak dekat 90 darjah tu? Okay, cikgu dah tanda So, cikgu akan guna jangka lukis. Ataupun dekat, jangka lukis, pembaris. Kat sini cikgu guna ni lah. Nak bagi senang. Okay, guna pembaris guna pembaris daripada titik O tu. Okay, daripada titik O buat garisan. Okay, tapi garisan tu awak kena ukur. Pastikan sama dengan R. Okay, sama dengan jarak R. Okay, sama dengan jarak R. RO tu. Okay, so cikgu rasa cikgu kena pendekkan sikit ni. Okay, so awak kena guna pembaris ukur, pastikan sama. Okay, so cikgu agak itu adalah R image. Sekejap dia proses. Okay. So R image cikgu dekat sini. Allah, dia bergerak pula. Okay, so R image cikgu dekat sini. Okay. So betul lah dia kata lukis image R, okay, di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. So ini lawan arah jam. Okay, pada pusat O 90 darjah. Okay, boleh ke? Ni yang terakhir ni sebelum kita habis kelas. Okay, kita tengok yang last ni. Okay, boleh Okay, hari Rabu ni mungkin cikgu akan online sekejap je. Okay, awal pagi tu sekejap. Kemudian cikgu akan pantau melalui Telegram lah. So cikgu akan bagi kerja untuk disiapkan. Okay, hari tu cikgu pun kena pergi vaksin. Okay, so awal pagi tu cikgu akan online dulu pukul 9. So harap ramai dapat join lah awal pagi tu. Sekejap je kita online. Okay, yang ni boleh ke? Okay, so yang ni, okay, good. So yang ni guna cara yang sama juga. Okay, letak titik tengah tu, okay, pada 90 darjah tu. Ni kan yang tengah. Okay, pastikan sama. Awak, walaupun garisan awak pendek, tak apa. Awak hanya ukurkan, pastikan garisan tu berada tepat pada, okay, sila. Okay, so tandakan pada
kosong tu. Okey, buat tanda, kemudian guna pembaris. Okey, ya. Sila. Ya Allah, kejap ibu nak habis kelas ni. Astagfirullahalazim. Okey, so buat garisan tu. Okey? Ajak 1 minit. Okey. So kalau terlebih pun tak apa. So nanti awak ukur RQ tu berapa. Contohnya RO. Contohnya RO tu 3 cm contoh awak lukis 3 cm. Maksudnya daripada O ke R image mesti 3 cm juga. Okey. Sebab dia tak bagi kita grid. So kita kena ukur dengan tepat lah. Okay, so guna pembaris. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So nanti kita akan sambung tajuk yang sama lah. Okay, cikgu akan bagi latihan. Okay, setakat ni okay ke?